Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, hari ni dekat sini hujan hujan lebat juga sebenarnya. Hopefully tak kedengaran dekat dalam audio ni. Hari ni hari Rabu, insyaAllah kita akan buat product sharing. Okay, macam biasa hari Rabu kita akan buat product sharing dan hari ni kita akan mulakan dengan salah satu produk yang dah lama sebenarnya dalam Syahor, tapi yang produk ni memang tak ada dijual dekat Malaysia. Tapi dia sangat-sangat bagus. I pernah amalkan masa tengah pregnant anak pertama dulu. Dan produk kedua insyaAllah I akan share tentang Vita King. It's a collagen drink. Okay. So tanpa melengahkan masa, I jemput kita punya Puan Irna Izura untuk teruskan penerangan tentang produk kita yang pertama. Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh dengar suara? Dengar. Okay. So hari ni saya akan terangkan tentang Johor Calcium Plus Tablets. Okay, macam Ayah cakap tadi, kalsium ni dia tak ada jual dekat Malaysia. So kalau siapa-siapa yang nak dapatkan kalsium ni, kita kena beli di Singapore. Okay. So, kalsium ni apa? Kalsium dia sebenarnya adalah satu mineral yang sangat penting dekat dalam badan kita untuk membentuk tulang. Okay? Kenapa kita nak bentuk tulang? Of course lah, sebab kalau kita tak ada tulang memang lembik lah kita kan. Tulang ni yang akan hold kita punya structure badan kita tu kan. Kalau tidak kita tak boleh nak berjalan, tak boleh nak berdiri pun tak boleh. Okay? Penting untuk kita bentuk tulang kita jaga kesihatan tulang kita supaya kita tak sakit-sakit badan lah. Simple je. Okay. 99% daripada kalsium badan kita tersimpan dalam tulang. Okay. Kalau badan tak cukup kalsium, nanti badan kita akan ambil kalsium tu daripada tulang. So penting untuk kita, dia ada satu nama tu bone bank, tulang bank macam tu lah kan. So kita kena simpan banyak-banyak kalsium dalam kita punya tulang. Sebab apa? Tulang kita ni dia ada macam maksimum pembentukan tulang tu tau. Biasanya kalau umur kita dah 30 ke atas, kita punya tulang tu dah stop grow. Dah stop growing tu maksudnya dia dah stop lah. Dia dah stop. So after that kita punya penghasilan kalsium tu kita punya penggunaan macam mana, macam kita punya kesihatan tulang kita tu dah start macam deteriorate dia. Sama juga dengan macam collagen lah kan. Collagen pun lama-lama nanti bila kita dah berumur, penghasilan dalam badan makin kurang. Okay. Fungsi kalsium. Okay, selain daripada untuk pembentukan tulang, kalsium juga untuk menguatkan tulang dan gigi, menguatkan sistem komunikasi antara sel. Sel kita kan dia akan communicate, setiap sel dalam badan dia akan communicate dengan sel otak. So dia akan kuatkan sistem komunikasi tu. Blood coagulation. Ini saya tak tahu apa bahasa Melayu, tak reti nak terangkan dalam bahasa Melayu dia, tapi macam kalau kita luka tu kan, kalau kita luka, darah kita dia kena macam combine so that dia cepat kering. Tu dia dapat, kalsium ni dapat dia buatkan kita punya blood tu macam tu lah, terkumpul lah so that cepat kering. Okay. Dia dapat membantu pergerakan otot dan tisu serta sistem saraf, mengawal denyutan jantung kita supaya normal, okay, mengawal penghasilan hormon dan enzim dalam badan. Itu antara fungsi lain kalsium lah. Okay. Kalau kita kekurangan kalsium, okay, biasanya kalau kalsium dia akan relatekan dengan osteoporosis biasanya kan. Jadi osteoporosis ni maksudnya kita hilang jisim tulang. Okay. Kita punya tulang dia mudah reput, mudah rapuh. Itulah osteoporosis. Selain tu, kalau kita kurang kalsium, kita mudah mendapat kejang otot. Kita menjadi pelupa. Dan satu penyakit yang dinamakan rickets. Okay, rickets ni banyak terjadi pada kanak-kanak
di mana tulang mereka dia tak grow dengan sempurna, jadi tulang dia tak kuat dan dia boleh jadi cacat lah, sebab tulang dia tu tak tak grow dengan betul. Okay. Kurang kalsium menjadi punca osteoporosis. Okay, tulang rapuh, kita punya tulang lemah, dia punya ketumpatan tu rendah. Setiap 3 orang wanita akan menghadapi risiko keretakan tulang akibat osteoporosis. Okay, dan osteoporosis ni juga dipanggil sebagai silent killer. Sebab apa? Kita punya tulang ni dia tak ada saraf. Okay, so kita tak dapat rasa, kalau dia dah sakit, kita tak dapat rasa sakit tu. Dan dia tak tunjukkan gejala. Melainkan bila kita dah jatuh atau terlanggar sesuatu yang menyebabkan keretakan tulang ataupun tulang kita patah. Masa tu barulah kita boleh cek, oh mungkin kita ada osteoporosis. Okay. Sekitar 99% daripada kalsium tubuh ada dalam tulang dan ia diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tulang yang normal. Ia juga membantu pembekuan darah, transmisi. Ini yang saya explain tadi lah, fungsi kalsium juga, okay. Dan saya dah cakap juga tadi, tulang kita dah berhenti membesar selepas umur kita 30 ke 35 tahun. Jadi penting untuk kita simpan kalsium yang banyak ketika masih muda. Okay. So mana kita nak dapatkan kalsium ni? Badan kita dia tak boleh nak hasilkan kalsium secara sendiri. Jadi kita perlu ambil kalsium daripada sumber luar. Okay, biasanya daripada pemakanan kita lah. Makanan yang tinggi kalsium, okay, contohnya produk tenusu iaitu susu, keju ataupun yogurt. Ikan bilis, okay, ikan bilis dia memang sangat tinggi kalsium. Sayur seperti bayam, selada air, sawi, cekur manis, pucuk ubi, kailan dan brokoli. Kacang dan produk kekacang seperti dal, tahu dan tempe. Okay, so ni antara makanan-makanan yang ada sumber kalsium. So kita boleh ambil lah banyak-banyak supaya cukup kita punya keperluan kalsium dalam badan kita. Dan recommended dosage untuk kalsium sebenarnya ialah 1000 mg ke 1200 mg untuk orang yang dewasa. Tapi kebanyakan orang dia tak cukup lah sebenarnya mengambil kalsium ni. Okay, jadi kita kena biasanya kena top up dengan ambil suplemen kalsium lah. Okay. Okay, sedikit info tentang vitamin D. Okay, vitamin D dia memainkan peranan penting dalam pembentukan tulang yang kuat dan ia penting untuk menyerap kalsium. Okay, kalau nak badan kita menyerap kalsium dengan baik, kita perlukan vitamin D yang cukup lah. Dan ada 2 bentuk vitamin D, ada D2 dan D3. Okay, vitamin D2 ni dia adalah buatan manusia dan ditambah ke dalam makanan. Vitamin D3 pula dihasilkan secara semula jadi oleh manusia dalam kulit apabila kita terdedah pada cahaya matahari. Tu sebab kita kena, biasakan pagi-pagi tu kita kena keluar rumah nak dapatkan cahaya matahari supaya kita dapat hasilkan vitamin D3 ni. Supaya bila ada vitamin D3 dalam badan kita, penyerapan kalsium dalam badan pun jadi lebih baik. Okay. Okay, makanan yang membekalkan vitamin D termasuk ikan yang berlemak, contohnya salmon, sardin, mackerel, minyak ikan dan kuning telur. Ia juga ada dalam makanan yang diperkayakan dengan vitamin D seperti susu dan bijirin. Okay, bagaimanapun, vitamin D dia hanya terdapat dalam beberapa makanan sahaja dan lazimnya dalam jumlah yang kecil. Maka kita perlu keluar untuk mendapatkan secara langsung vitamin D tu yang optimum, yang sangat banyak. So kita kena galakkanlah diri kita, anak-anak pun kita kena galakkan keluar pagi-pagi, kita dapatkan cahaya matahari tu supaya kita dapat banyak-banyak vitamin D. Okay. Ada juga dekat luar ada banyak suplemen untuk kalsium tapi kebanyakan suplemen kalsium dekat luar tu dia berasaskan kimia. Jadi
suplemen yang berasaskan kimia ni dia punya penyerapan kalsium badan tu, nak menyerap kalsium tu rendah. Jadi kita perlukan pastikan ambil suplemen yang semula jadilah kalsiumnya. Dan kebanyakan ni kalsium suplemen dekat luar kebanyakannya dia menggunakan bone meal, shells dengan dolomite. Benda-benda ni dia tinggi kandungan metal, so tak baguslah untuk badan kita kan, sebab dia toksik untuk badan. So suplemen kalsium yang baik yang saya boleh recommend ialah kita punya Jaho Calcium Plus Tablets. Okey, dihasilkan daripada kalsium susu pekat yang tulen dan semula jadi. Dia kaya dengan kalsium dan protein dan diiktiraf sebagai sumber kalsium yang terbaik dan sangat mudah diserap oleh badan. Okey. Dia sangat mudah diserap, jadi orang yang ada lactose intolerant pun boleh ambil kita punya kalsium ni. Dia tak akan ada reaction lah after dia ambil kita punya kalsium. Calcium plus tablet kita juga ada penambahan vitamin D3. Okey, dia dapat meningkatkan kadar penyerapan kalsium tu. Preskripsi istimewa yang pertama, okey, dia ada dua ingredient yang istimewa. Satu ialah isoflavone. Dia adalah jenis estrogen bersifat tumbuh-tumbuhan. Okey. Ia menjadi bahan yang terpenting untuk memperbaiki kesihatan, menyelaras fungsi fisiologi dan mempergiatkan metabolisme badan. Okey. Yang prescription yang kedua ialah kita ada CPP, casein phosphopeptide. Okey. Ini dianggap sebagai makanan kesihatan khas oleh Jabatan Kesihatan Jepun. Bahan ini berkesan menghalang mendapan kalsium dalam usus, seterusnya mempertingkatkan penyerapan kalsium oleh badan. So kita punya kalsium ni satu ialah daripada sumber semula jadi, dan dia ada tambahan vitamin D3 nak serapkan lagi nak tingkatkan lagi kadar penyerapan kalsium dalam badan kita, dan dia ada juga tambahan isoflavone dengan CPP ni. Okey. Yang bagus juga untuk penyerapan kalsium oleh badan. So siapa yang perlukan kalsium? Siapa yang perlukan calcium plus tablets ni lah. Okay. Satu ialah ibu yang mengandung dan ibu yang menyusu, sebab ibu yang mengandung dia perlu, janin tu akan gunakan, biasanya dia akan ambil kalsium, ambil protein daripada ibu kan, jadi ibu perlu ada supply yang lebih untuk kalsium lah. Nanti mungkin akan ada masalah sakit tulang ataupun ada masalah gigi dan sebagainya. Okey. Wanita yang telah menopause, kanak-kanak dan remaja, sebab tadi kita tahu kita punya bone tu dah stop growing bila kita umur 30 tahun ke atas. So kita perlukan lebih banyak kalsium pada, kita pastikan anak-anak, kanak-kanak dan remaja ni cukup kalsium masa mereka masih muda remaja, supaya nanti tak ada masalah bila dah tua nanti. Perokok, okey, orang yang suka minum minuman yang bergas dan tidak menjalankan aktiviti harian yang sihat. Dan yang mereka yang sepanjang masa duduk menghadap IT device ataupun smartphone juga perlukan kalsium, sebab mereka tak bergerak banyak, tak ada tak bersenam. Okey, perlukan banyak kalsium juga. Untuk calcium plus tablets ni dia punya recommended dosage untuk orang dewasa 10 ke 12 tablet sehari, dan untuk kanak-kanak 6 ke 9 tablet sehari. Dan untuk lebih penyerapan, dia kena bahagikan dalam 3, bagikanlah pagi, petang dan malam ambil kita punya kalsium ni. Sebab apa? Kalau kalsium dia, kalau kita ambil dalam macam sekaligus ambil 10 ke 12 tablet sehari tu, dia punya penyerapan tu kurang. So kita kena bahagikan. Dia kena ambil sikit-sikit, sebab badan kita tak boleh nak terima kalsium dengan sederap macam tu, tak boleh. So bahagikan, pagi ambil, contohnya kalau kita nak ambil 12 tablet sehari, okay, so kita ambil lah 4 pagi, 4 petang, 4 malam macam tu. Dan ia boleh diambil before meal ataupun after meal. Tak kisah. So inilah kita punya Jaho Calcium Plus Tablets. Okay, dia dalam bentuk tablet.
Dalam satu kotak ni ada 120 tablet dan dia hanya dijual di Singapore 30 Sing dollar. Okay. Sekarang ni rate dalam, kalau tukar dalam RM93 lah duit RM, dan PV-nya 63. Okay, kita nak menjaga tulang. Okay, tulang ni kita punya tulang ada tulang keras dan tulang lembut kan. Tulang lembut ni panggil lainnya ialah rawan lah. Okay, so kita kena jaga dua-dua. Selalu kalsium ni untuk tulang yang keras. So kalau tulang yang lembut ni kita perlukan banyak collagen. Okay, collagen sebab collagen meliputi 3/5 bahan dalam kita punya tulang yang lembut. Tu sebab biasanya kalau untuk penjagaan tulang kita ambil kalsium dan juga Vitaking. Okay. So lepas ni mungkin Ayah akan explain tentang Vitaking pula. Okay, itu saja daripada saya. Okay, terima kasih banyak Imna on kalsium. So kalsium tu memang kalau siapa yang pernah makan kalsium tablet tu kan, kita punya kalsium tablet sebenarnya dia dalam bentuk tablet dan dia ada rasa macam orange sikit tau, macam orangey lah. So dia tak pahit. Kalau ada orang yang tertanya-tanya kan kalsium ni macam mana rasa dia, kita boleh telan ataupun kita boleh kemam je kalsium tu. Sedap rasa dia. Okay. So macam Ina cakap tadi, siapa yang perlukan kalsium sebenarnya kita semua perlukanlah kalsium sebab secara semula jadinya macam Ina kata kita punya the production of calcium dalam badan tu, the production of tulang dalam badan tu terhenti lepas beberapa umur kita kan, dah reach beberapa stage umur kita. Dan itu kalau kita tak ada ambil apa-apa pemakanan dan kalau lifestyle kita hebat lah. Kalau lifestyle kita pun tak berapa cantik dan kita pun ada ambil pemakanan kita tak jaga hingga boleh mengurangkan lagi kesihatan penumbuhan tulang kita, lagilah kita punya kandungan kalsium berkurangan dalam badan kan sebenarnya. So untuk nak tak nak kita memang perlu ambil a few supplement lah untuk membantu supaya kesihatan tulang kita lebih terjamin. Antara penyakit-penyakit, betul ke Yunam, recommended dosage 12 biji sehari? Itu yang direkomend oleh kita punya nutritionist lah. Itu yang direkomend oleh nutritionist. Sebenarnya kalau kita ada ambil apa-apa sumber kalsium yang lain daripada kita punya pemakanan, mungkin boleh kurangkan lagi dan juga depends on keadaan badan kita kan. Sebenarnya kalau kita ada masalah osteoporosis dan sebagainya, mungkin kita perlu ambil lebih. Depends on doktor juga nasihatkan berapa banyak kalsium yang kita perlukan. Okay, so yang tu kita boleh check on sendiri punya ni lah. Okay, sebab anti sebab anti Ita ambil sebiji pagi sebiji petang aja. Sikit sangat. Tak cukup kot untuk umur dah lanjut kan. Mungkin kena ambil lebih sikit kot Anti Ita. Ya, sepatutnya lah. Baru tahu kena lebih. Ingatkan satu biji, 2 atau 3 biji sehari. Sebab tak tengok pun dia punya prescription dia tu masa beli. Okay, thank you. Thank you. Ayah. Ya. Kita punya soya pun ada juga kalsium sikit kan? Ada tak? Soya tak pasti aku. Oh. Soya tak pasti. Kalau kita ambil soya banyak, boleh juga kita kurangkan kalsium ya? Boleh juga. Yes, betul. Tak sure ya? Tak sure. Nanti check balik. Okay. Alright, so seterusnya saya akan teruskan kita punya perkongsian hari ini tentang the next product iaitu Vitaking. Okay, so I sharekan dulu slide ni. Punya slide pun simple, dia tak sempat nak.
Okay, so tadi Ina share tentang kalsium. So kalsium tu memang produk yang tak ada jual kat Malaysia, tapi kalau nak kita boleh minta tolong kita punya sidelines atau kalau kita ada downlines dekat Singapore boleh tolong belikan. Okay, itu cara macam mana kita nak dapatkan produk tersebut lah. Okay, seterusnya adalah Vitaking. So Vitaking ni adalah produk yang excuse me, yang ada dekat Malaysia ni. Okay, so hari tu ada satu masa tu stok terhenti sekejap, penjualan terhenti sekejap, ramai orang tercari-cari Vitaking masa tu. So sekarang Alhamdulillah dah ada balik. Okay, so apa dia Vitaking? Okay, teruskan Vitaking sebenarnya ialah makanan berkhasiat semula jadi. Dia tak ada kesan sampingan ya. Kita punya produk memang 100% semula jadi, dan kalau bahan tu adalah bahan semula jadi, naturally dia memang tak ada kesan sampingan. Okay, Vitaking mengandungi formula unik. Okay, dia ada collagen hydrolyzed collagen. Sebut hydrolyzed collagen atau collagen terhydrolysis lah bahasa Melayu dia. Maksud hydrolyzed collagen ni ialah collagen tu mudah diserap badan. Okay, mudah diserap badan dan boleh digunakan terus. Dan ia juga mengandungi lemon verbena, okay, yang mempunyai kesan anti radang ataupun anti-inflammation, anti radang ni, dan dia adalah salah satu sumber antioksida juga. Dia ada ribose, okay, atau ribosa, artichoke sugar, oligosakarida, ni beberapa bahan-bahan dalam dia lah. Kalsium, ada sedikit kalsium juga dalam Vitaking. Dan setiap ramuan ni mempunyai peranan yang sangat-sangat besar dalam membantu pengekalan kesihatan badan. So nak dipendekkan sebenarnya Vitaking ni ialah satu collagen drink yang sangat-sangat baik, dan kebanyakan daripada kita tahu kan collagen ni selalu dikaitkan dengan barang kosmetik kan, sering dikaitkan dengan kecantikan. Sebenarnya collagen memang sangat-sangat membantu dalam menegangkan apa-apa yang dah kendur ke dan sebagainya kan. Tapi dalam Syangho kita selalu katakan yang luaran tu adalah bonus sahaja, tapi yang penting organ-organ dalam yang kendur-kendur kat dalam tu insyaAllah dapat dianjalkan semula dengan kehadiran collagen. Okay. Okay, so ada apa kat dalam bahan-bahan kat dalam Vitaking ni? Tadi ada mention dia ada hydrolyzed collagen, iaitu collagen yang mudah diserap oleh badan. Kita punya collagen sekarang ni berasaskan collagen lembu. Sebelum ni kita gunakan marine collagen. Marine collagen ialah berasaskan daripada sumber laut kan. Tapi sekarang ni kita stop marine collagen sebab sumber laut tu banyak yang susah nak dapatkan, yang bebas merkuri dan bebas pencemaran. So company bertukar kepada collagen yang daripada sumber haiwan. So collagen memang kita dapat perolehi daripada sumber haiwan lah sebenarnya. Okay, selain itu kita ada xylitol, kita ada isomaltulose, inulin, lemon verbena, tadi ribose kita dah sebut, sedikit kalsium fosfat dan juga teh jasmin. So apakah fungsi-fungsinya? Okay, lagi satu mungkin Ayah nak add on, kita punya Vitaking dapat sijil halal. Okay, sijil halal daripada Southeast Asia punya sijil halal. Okay, so fungsi-fungsi bahan dalam Vitaking, ia dapat, okay, sama juga dengan kalsium. Collagen dalam badan manusia pun stop producing sejak lebih kurang umur kita 25 tahun. So maksudnya, sepatutnya collagen secara natural diproduce oleh badan sehingga umur 25 tahun, dan whatever collagen yang telah diproduce tu mampu bertahan lah hingga ke akhir hayat kita. Itulah maksudnya, okay. Tapi oleh kerana macam tadi saya cakap kan, oleh kerana lifestyle kita, pemakanan kita kan, mungkin juga kita punya badan tak mampu nak menghasilkan collagen sebanyak yang sepatutnya. Okay. Ataupun collagen yang telah dihasilkan tu telah kurang kualitinya dan juga banyak dah ditarik oleh
toksik daripada badan kita dan juga di pemakanan kita yang mungkin kurang elok dan juga mungkin daripada lifestyle kita. Okay. So oleh sebab itu nak tak nak di tahun 2021 ni kita memang susahlah nak tolak perlunya kita ambil suplemen seperti Vitaking untuk membantulah keadaan badan kita sebenarnya. Okay, untuk membantu keadaan badan kita. Dan collagen drink atau Vitaking ni sangat-sangat bagus untuk orang yang ada masalah sendi. Kita selalu cakap Vitaking ni sangat-sangat bagus untuk orang yang dah berusia, yang sakit lutut kan, atau yang ada masalah sakit-sakit sendi, sakit tulang. Okay. Tapi untuk orang muda pun perlukan, especially kalau orang tu ada penyakit. Okay. Penyakit seperti rheumatoid arthritis. Okay. Kalau pernah dengar rheumatoid arthritis ialah, nanti ada Q&A tentang rheumatoid arthritis ni. Jika seseorang tu mengalami penyakit yang memberi keradangan pada sendi-sendi ataupun yang efek dia punya sendi menjadi lebih sakit, sendi dia selalu bengkak dan sebagainya. So selain kita ambil Lindsay untuk perbetulkan masalah di situ, Vitaking, pengambilan Vitaking boleh membantu melegakan kesakitan atau keradangan pada sendi tersebut. Okay. Selain daripada tu, kalau kita cakap orang yang dah berusia selalu sakit lutut kan, selalu kita cakap sakit lutut tu kadang-kadang doktor nak senang cakap gel dah haus. Pernah dengar tak? Gel dah haus tu sebenarnya collagen lah tu. Okay, collagen tu yang dah haus. Okay, so kita boleh menambahkan kualiti collagen dalam badan kita dengan pengambilan Vitaking. Okay, memang dapat membantu pergerakan sendi kita tadi. Okay, ada orang yang kata dah lama solat duduk, dah tak boleh nak solat berdiri. Alhamdulillah boleh kembali solat berdiri. Okay. Selain daripada itu, hydrolyzed collagen ni adalah kenapa dia mudah diserap, sebab molekul dia kecil, okay, dan dia dapat repair tisu-tisu kulit secara terus. Okay, molekul dia kecil, so dia dapat terus diserap oleh badan. Bila terus diserap oleh badan, maksudnya dah boleh diguna pakai dan terus boleh digunakan untuk repair tisu-tisu secara immediately lah. Dan macam saya cakap tadi, bila secara dalamannya tisu-tisu telah dicantum-cantumkan, telah ditegang-tegangkan, yang di luaran tu adalah bonus sebenarnya. Okay, luaran memang kalau dalaman kita dah sihat, insyaAllah kat luar dia memang akan bonus lah, akan cantik sekali, right? So lemon verbena salah satu bahan dekat dalam Vitaking. Ialah sejenis herba semula jadi, dia bukanlah something new. Okay, banyak kita dengar lemon verbena ni boleh digunakan sebagai anti-cancer, ada yang digunakan fungsi dia a bit like anti-cancer juga, anti radang, dia detox, dia menghilangkan panas. Kalau badan rasa panas, dia boleh menghilangkan panas badan. Dia melancarkan atau melawaskan kencing. Kalau orang ada masalah kencing, kadang-kadang perlu rely on ubat kan. Dia dapat melancarkan, melawaskan kencing, dan dia dapat mempergiatkan fungsi sistem penghadaman dan menguatkan hati. Okay. Selain tu sebenarnya Vitaking ni dapat menguatkan fungsi jantung. Kalau orang especially ada masalah lemah jantung, dia boleh dengan pengambilan Vitaking boleh bantu menguatkan jantung dia. Okay, sebab kalau tak silap, bahan yang dikatakan bagus untuk bagi energi pada jantung ni ialah the ribose. Okay, dia memang dapat kalau orang ada darah tinggi atau sakit jantung, selain ambil produk seperti Lindsay, elok diambil bersama dengan Vitaking. Okay, dapat memberi tenaga. Okay, selain tu ada jasmine tea juga. Sebab tu kalau kita minum Vitaking tu rasa macam jasmine tea sikit. Bau dia dan rasa dia memang sedikit macam jasmine tea. Sebab memang ada jasmine tea kat dalam tu. So rasa dia memang very refreshing. Dia boleh, cara pengambilan dia boleh diminum secara sejuk atau panas, tak ada masalah. Tapi saya personally, saya suka minum panas suam macam tu. Okay, dia memang sangat sedap lah rasa dia. Okay, so 5 kelebihan utama Vitaking. Pertama sekali, dia memelihara kesihatan sendi.
Saya tak pasal orang masuk. Dia memelihara kesihatan sendi. So macam mana dia pelihara kesihatan sendi ialah kolagen tersebar luas dekat bahagian tulang, otot dengan ligamen. Kolagen ni dia macam ibarat simen lah, simen kepada batu bata. Batu bata ialah protein sel badan kita dan kita perlukan kolagen untuk mencantumkan kita punya batu bata ni. Right? So kolagen dengan protein tu macam tak dapat dipisahkan lah, dia memang ngam lah bersama. Dan apabila kita punya tulang atau rawan sendi kita dah haus ni mungkin sebab pengambilan pemakanan atau aktiviti lifestyle kita terlampau lasak. Kalau orang tu atlet kan dia selalu terlampau lasak dan boleh mengakibatkan rawan sendi cepat haus. Ataupun juga faktor usia. Okay. Bila kita punya gel jadi haus, dia akan mudah bergesir dan bila mudah tergesir tu akan jadi keradangan. So macam mana Vitakin membantu ialah dia dapat membantu mengisi semula glikoprotein dipanggil dan kondrosit rawan. Ini adalah macam dia punya gel lah yang boleh melindungi sendi tu dan membantu penjanaan semula tisu rawan. Dekat kita punya ligamen tu ada tisu yang boleh macam memudahkan pergerakan sendi kita. Okay, so itu caranya kita punya Vitakin dapat memelihara kesihatan sendi. Seterusnya, Vitakin juga dapat mengekalkan kulit yang cantik berseri. Okay. Kolagen sebenarnya meliputi 75% daripada lapisan derma kulit. Okay, 75% adalah kolagen dekat lapisan atas kulit kita. Okay, so dia macam membentuk satu elastic net. Netting elastik yang halus kat dalam kulit tu. Itu yang kalau kolagen kita cukup, terjadi tegang lah kulit kita. Okay, netting tu macam support kita punya kulit dekat luar. Okay, so Vitakin ni dia dapat pelihara sel kulit yang cedera. So kalau ada sel kulit yang cedera, Vitakin yang dapat repair dengan cepat dan meningkatkan kesihatan kulit lah, meningkatkan ketumpatan kulit dan meningkatkan daya kelembapan kulit tu. Dia dapat macam ada satu fungsi yang dia boleh menghalang daripada kulit tu menjadi terlampau kering. Dia dapat menghalang daripada air terlampau kering lah dekat dalam kulit. Dan sekaligus dia dapat memberikan kesan moisturizing kat dalam kulit, juga memberikan kesan penyuburan kulit dan merapikan, okay, condition the skin serta mencegah kemunculan kerutan. Itulah penghujungnya tu. Senang cakap, memang kolagen ni sangat-sangat membantu untuk mengurangkan kerutan. So it's very very good as prevention dan juga yang dah berkedut pun kita boleh bantu untuk menganjalkan semula kulit. Okay. Selain tu, poin yang ketiga, kelebihan utama Vitakin yang ketiga ialah memperkuatkan tulang. Okay. So 70% hingga ke 80% daripada compound organik tulang sebenarnya ialah kolagen. Pada peringkat awal pembentukan tulang, dia memang memerlukan kolagen untuk mencukupi pembinaan frame tulang tu. Bila frame tulang tu dah lengkap, okay, barulah mineral macam kalsium tadi dapat mendap dekat dalam frame tersebut. Okay, so pembentukan tulang tu memerlukan kolagen dulu. Bila kolagen tu dah membentukkan dia punya frame, barulah kita ambil kalsium dan apa-apa makanan untuk tulang akan melekat pada frame tersebut. So Vitakin ni dapat membantulah membantu penyerapan kalsium dengan lebih berkesan lah untuk tulang, pendek kata dia. Okay. Selain daripada tu, Vitakin juga dapat memperkuatkan fungsi kardiovaskular. So kardiovaskular ni lah yang berkaitan dengan jantung tadi. So kolagen juga, selain orang selalu cerita kolagen ni bagus untuk kulit, bagus untuk kecantikan, dia sebenarnya formula atau ramuan yang sangat-sangat penting untuk mengekalkan keanjalan dinding salur darah. Okay.
Bukan keanjalan kulit kat luar tu je yang penting, sebenarnya keanjalan dinding salur darah tu yang sangat penting. So Vitakin ni dapat baik pulih kalau kita punya dinding salur darah tu tercedera atau tak kuat kan, dah tak elastik, sebab kita punya salur darah kan perlu elastik. Dia perlu anjal sebab kita punya salur darah mesti nak kembang kuncup setiap kali jantung kita mengepam darah kan. So Vitakin atau collagen memang dapat bantu untuk menambahkan keanjalan dinding salur darah, dan secara tak langsung dia dapat memperkuatkan dinding salur darah tu dan juga memperkuatkan fungsi kardiovaskular ataupun memperkuatkan jantung kita lah. Right? Dan poin yang terakhir ni ramai orang suka, iaitu dia dapat membantu mengurangkan berat badan. So macam mana dia bantu kurangkan berat badan? Bukan dengan cara minum Vitakin lepas tu tidur 5 hari lepas tu boleh terus kurus, tak boleh macam tu. Kita punya produk, mana-mana produk kita pun mesti ada dia punya bantuan sendiri daripada kita lah, dan juga kita mesti macam Ina cakap tadi dan dalam meeting pagi tadi ada sebut, apa-apa produk atau apa-apa makanan yang kita ambil mestilah berserta dengan lifestyle kita kena jaga, tidur pun kita kena cukup, dan pengambilan pemakanan pun kita kena ambil yang diet yang seimbang lah. Alright? So sama juga dengan fungsi Vitakin sebagai untuk mengurangkan berat badan ni, sebab collagen ni membantu pertumbuhan otot sebenarnya. Okay, dia membantu pertumbuhan otot, dan ketika kita membina semula tisu otot tanpa lemak, serta ketika menjalankan fungsi membaik pulih sel, sebenarnya banyak tenaga yang perlu kita gunakan. Okay, dan bila banyak tenaga kita gunakan, kita kurangkan penyimpanan kalori kat dalam badan, sehingga so in the end kita dapatlah kurangkan berat badan. So kesimpulannya, Vitakin atau collagen drink ni sangat-sangat bantu untuk orang yang nak membina otot. Okay, especially orang yang bodybuilder kan, yang nak bina badan, kita memang galakkan selain ambil protein dengan fiber, which is very very good untuk weight gain dan juga untuk bina badan, ambil sekali dengan Vitakin ni, sebab Vitakin ni dapat bina otot. So bila dah bina otot, sebenarnya otot ni berat tau, tapi bila dah bina otot ni, maksudnya lemak-lemak pun akan dapat dikurangkan lah dalam badan. Okay, so itu cara bagaimana Vitakin dapat membantu. Okay, so cara pengambilan Vitakin ni, caranya ialah dia dalam bentuk sachet powder, okay, dan boleh diamalkan untuk minuman biasa 1 hingga 2 muka 1 hingga 2 sachet sehari, campur dengan air panas suam ataupun air sejuk, boleh, tak ada masalah. Tapi jangan campur dengan gas drink lah, gas drink tu tak elok kan. So sangat mudah disediakan, buka dan terus bancuh dan terus boleh minum. Dia ni mudah larut, dia bukan macam fiber dengan protein yang you have to shake kan, susah nak larut, kena kacau-kacau lebih sikit, shake lebih. Tapi Vitakin ni sangat-sangat mudah. Boleh minum dia saja ataupun boleh campur dengan kopi. Ada setengah orang suka campur dengan kopi CEO. Ada setengah orang suka campur dalam protein dengan fiber shake pun boleh juga, tak ada masalah. Okay. Macam saya sharekan tadi, collagen ni dia diperlukan untuk membina tulang, dan juga calcium tablet diperlukan untuk suplemen tulang kan. So sangat-sangat baguslah kalau diambil bersama sekali dengan soy protein. Soy protein ni adalah macam saya cakap juga tadi, kita punya protein, kita punya sel terdiri daripada protein, umpama batu-bata lah dalam kita punya badan kan. Sel tu dalam bentuk batu-bata lah. Okay. Dan batu-bata tu perlu disemenkan dengan collagen. So gabungan dia memang terbaik lah. Kalau dapat ambil protein dengan kalsium dan juga Vitakin, dapat menjamin kita punya kesihatan sendi dan juga kesihatan kulit kita dengan lebih baik. Tulang, okay, dan tissue repair sangat-sangat cepat. Selain tu, this gabungan juga sangat-sangat bagus untuk orang yang sebelum nak pergi buat pembedahan dan juga selepas. Okay, selalu kita akan advise orang untuk
ambil Vita King protein dengan kalsium ni sebelum dan selepas. Sebab ramai orang kata boleh tak nak ambil selepas lah. Kan orang selalu cakap nantilah biar dah operate tu dah settle, dah seminggu lepas operate barulah nak start ambil suplemen, selalu macam tu kan. Okay. Sebenarnya kita perlukan produk sebelum untuk preparation. Okay, preparation sebab sebelum kita nak operate tu badan kita pun dah tak macam mana keadaan badan kita pun memang dah tak berapa sihat kan, sebab tu kita kena operate. So kita perlu bersiap sedia lah, bersiap sedia. Sebab sebenarnya sebelum kita nak pergi operate pun doktor akan check keseluruhan badan kita, betul tak? Doktor akan check you ni demam ke tak, you punya blood pressure okay ke, jantung you kuat ke tak, baru you boleh operate. Kalau keadaan badan kita tak sihat, biasanya doktor tak akan teruskan untuk operation, betul tak? So pengambilan produk sebelum, kalau you perlu jalankan pembedahan, perlu ambil sebelum operation. Dan juga selepas operation, kalau boleh immediately selepas operation kena terus ambil, sebab bila kita dah potong-potong kita punya sel kulit, tisu banyak yang dah damage kan. So kita perlukan bantu untuk healing proses tu dengan keadaan segera lah. Alright. Dan bila kita dah melalui surgery ataupun bedahan, ada dua benda kita kena ambil berat. Satu ialah luka daripada pembedahan tersebut, dan secondly ialah penyakit asal yang menyebabkan kita perlu menjalani pembedahan tu, kita kena selesaikan juga masalah tersebut. Sebab ramai orang ingat lepas dah operate selesai masalah. Contohnya kalau orang tu ada masalah appendix lah contohnya, okay, bila dia ingat operate, buang appendix, selesailah masalah dia kan, sebab appendix tu dah buang, dah tak ada lah apa-apa bengkak dah. Sebenarnya itu sangat-sangat tak betul, okay. Dan juga apa-apa organ yang telah dibuang daripada badan sekalipun, jangan ingat bila kita dah buang organ ataupun kita dah buang ketumbuhan daripada dalam badan, kita dah terus 100% sihat. Memang tak. Sebabnya contohnya kalau kita buang ketumbuhan daripada dalam badan, apa yang menyebabkan ketumbuhan tu terjadi adalah badan kita yang tak sihat. So dengan kita membuang saja ketumbuhan tu, kita belum lagi sebenarnya pulihkan badan kita, dan badan kita mampu menghasilkan ketumbuhan yang lain. Okay, so itu maksudnya. Jadi jangan tangguh-tangguh lepas operate, jangan tunggu seminggu dululah, tunggu doktor kata apa ke tak. Kita sangat-sangat sarankan terus ambil produk untuk bantu penyembuhan badan kita. Okay, sambil tu boleh juga ambil ubat doktor. Alright, so kita stop sekejap untuk azan.
Okay. Dengar ke apa suara? Sebab lebat je kat luar. Okay. Kita sambung mana tadi? Okay, so cara pengambilan dia itulah kalau orang tengah operate ke better ambil sebelum dan selepas. Okay, sambil-sambil tu ayah beritahu lah. Baru-baru ni pun ada yang perlu menjalani pembedahan. Tak semestinya pembedahan untuk penyakit, kadang-kadang pembedahan sebab aksiden dan sebagainya kan. So kadang-kadang doktor bagi masa kalau aksiden yang memang immediately emergency memang perlu terus masuk operation theater memanglah tak sempat kan, tapi kadang-kadang ada yang doktor bagi masa dan kalau boleh kita ambil sebelum dan selepas. Okay. Seterusnya okay, so the next ialah I nak go through beberapa persoalan yang soalan lazim lah orang selalu tanya tentang Vitaking ni. Okay. So antara soalan lazim yang ini sebenarnya dapat daripada kita punya magazine lah. Maksudnya jawapan dia sahih lah insyaAllah bukan saya sendiri jawab. Okay, so soalan yang selalu orang tanya tentang Vitaking ni, untuk orang yang mengalami arthritis. Orang yang mengalami arthritis ni adalah yang selalu sendi dia macam bengkak kan, macam rheumatoid arthritis. Kadang-kadang bukan rheumatoid arthritis tapi memang arthritis yang berkaitan sendi saja kan. So berapa lama orang tu perlu minum Vitaking sehingga menampakkan kesan dan apakah dos dan cadangannya. Okay, so sebenarnya kita punya produk sebenarnya bukan ubat. Kalau ubat ialah kan biasa doktor cakap, okay kalau you sakit you makan ubat ni. Kan? Biasa dengar tak? Kalau sakit, you makan ubat ni. Makan masa sakit sahaja. Sebab ubat biasanya akan bagi instant relief. Dia akan bagi instant relief. Kalau makan ubat, terus baik. So, untuk orang yang tak biasa, ataupun untuk orang yang biasa sangat makan ubat, bila dia start makan produk-produk Shuangho seperti Vitaking atau Linzi, dia mungkin rasa lain sikit. Kenapa? Sebab mungkin hari ni makan tak baik pun kan. Kata Linzi ni bagus, Vitaking ni bagus, tapi kenapa hari ni makan tak baik? Sebab biasanya kalau makan ubat doktor dan sakit tu, dan itulah dia terus baik kan. Sebab biasanya ubat doktor memang tujuan dia untuk menghilangkan kesakitan. Kita punya produk bukan bertujuan untuk menghilangkan kesakitan secara terus, tapi untuk heal daripada punca ni kan. So bergantung pada orang tu sebenarnya, bergantung pada orang. Tapi kat sini jawapan dia ialah biasanya lepas dah ambil Vitaking, amalkan dalam 3 hingga ke 5 minggu, Vitaking biasanya dah boleh nampak kesan. Okay, dengar 3 ke 5 minggu tau. Bagi Vitaking tu dah sebati dalam badan kita, okay, dan juga dapat memberi, barulah kita mungkin dapat nampak kesan dia. Pada peringkat awal, kalau kita nak cepat nampak kesan, masa peringkat awal tu ambil lah terus 2 sachet sehari. Ataupun pernah ada orang share dalam meeting, 2 sachet pagi dan 2 sachet petang. Maksudnya 4 sachet sehari. Untuk orang yang nak dapat kesan yang lebih cepat. Okay. Lepas tu, kalau rasa dah dapat good feedback, dah dapat badan memang dah rasa lagi best, okay, sendi dah rasa kurang sakit dan sebagainya, kalau nak reduce 1 sachet pun boleh, tak ada masalah. Okay, that's the best thing about kita punya produk. Dia tak ada istilah overdose dan sebagainya. Kita rasa sendiri badan kita perlukan lebih atau perlukan kurang. Kalau rasa tak ada efek pun, lepas 1-2 hari increasekan, tak ada masalah. Kalau lepas 3-4 hari tak ada efek juga, kerapkan. Tadi kita increasekan sachet, lepas tu kita kerapkan. Kalau sebelum ni kita ambil pagi sahaja, cuba ambil pagi dan petang. InsyaAllah memang akan dapat nampak kesan dia. Okay, kesan dia bertambah baik. Okay, so soalan seterusnya ialah, adakah Vitaking dapat membantu keadaan spur tulang? Spur tulang ni apa? Spur tulang ni adalah kecederaan yang
akibat tekanan dan geseran yang berpanjangan dialami sendi. Kalau terlampau kerap sangat, sendi kita ni berlaga tanpa gel yang mencukupi, boleh mengakibatkan kecederaan iaitu spur tulang. So, dapatkah Vitakin ni bantu keadaan spur tulang? Vitakin ni dapat membantu memelihara tisu sendi, kan kita cakap tadi. So dia sebenarnya dapat mencegah spur tulang. Tapi kalau spur tulang sudah terbentuk, kita lebih bagus kita pergi refer doktor dulu, tengok apa cadangan doktor. Okay, tapi walau apa doktor suggestkan dengan cara rawatan doktor sekalipun, Vitakin tetap boleh diambil dan juga untuk bantu mencegah keadaan jadi lagi teruk. Okay, dapat membantu mencegah keadaan spur tulang tu jadi lagi teruk atau dapat mencegah dekat tempat lain pula. Jangan kata tulit lah apalah. Okay, it's better to protect daripada jadi lagi sakit lah. Okay. So seterusnya ialah, adakah Vitakin dapat membantu masalah tangan dan kaki berasa kebas? Biasanya masalah tangan dan kaki kebas ni adalah berkaitan dengan pengaliran darah, kan. Kita selalu share orang yang mungkin kolesterol dia terlampau tinggi ataupun dia ada masalah darah tinggi, okay, menyebabkan salur darah dia ada yang laluan sempit, okay, dan ada yang tersumbat. So kalau yang tersumbat tu sebenarnya yang akan menyebabkan kita rasa kebas-kebas. Kalau darah tersumbat salur darah dekat tangan, kita punya tangan rasa kebas-kebas. Kalau salur darah tersumbat dekat kaki, kaki kita rasa kebas-kebas. Okay. Tapi kadang-kadang ada orang yang rasa kebas-kebas tu sebab masalah tulang belakang. Okay, ada juga yang mengalami masalah kebas-kebas disebabkan masalah tulang belakang. So jika ini berlaku, insyaAllah Vitakin sangat-sangat bagus untuk, kan tadi Vitakin kan dia bagus untuk sendi-sendi, untuk kesihatan tulang, kan. So berkaitan juga dengan tulang belakang. So insyaAllah Vitakin dapat bantu memulihkan masalah kebas-kebas tu. Seterusnya, ini dia tanya, Vitakin ni dapat ke bantu masalah rheumatoid arthritis? So rheumatoid arthritis ni, jika yang belum tahu, adalah satu jenis penyakit autoimun. Kita pernah bincangkan sebelum ni. Autoimun adalah disebabkan faktor dalaman lah, di mana sistem imun kita terlalu aktif hingga menyerang badan kita sendiri, di mana rheumatoid arthritis adalah autoimun yang menyerang sendi hingga berlaku keradangan. So selalunya orang yang mengalami rheumatoid arthritis ni kita boleh nampak sendi-sendi dia membengkak, okay, dan sangat sakit. The only solution biasanya doktor akan bagi injection steroid untuk melegakan kesakitan. Itu saja. So mengikut rawatan doktor, biasanya autoimun ni tak ada ubat lah kata doktor. Apa yang diorang boleh buat hanyalah meredakan imun sistem tu dengan menggunakan steroid. Tapi kita tahu steroid tu ada banyak side effects yang lebih harmful, kan sebenarnya. So fungsi Vitakin dekat sini untuk orang yang ada masalah rheumatoid arthritis, sebenarnya rheumatoid arthritis ni masalah berkaitan dengan imun sistem, perlulah kita ambil Lindsay sebenarnya, kan. The best is YKI lah. Tapi macam mana Vitakin dapat membantu pesakit rheumatoid arthritis ialah Vitakin ni dapat bantu melegakan sendi-sendi, dapat mengembalikan fungsi-fungsi sendi tadi. Okay, so sementara Lindsay normalizekan imun sistem, okay, kesan-kesan sakit sendi tu insyaAllah dapat diredakan dengan pengambilan Vitakin. Okay, ada soalan lain tak? Okay, ada juga orang tanya, rasa Vitakin ni manis, boleh ke penghidap diabetes mengambilnya? Dia sebenarnya kalau tengok dalam kita punya bahan-bahan dia kan, memang tak ada gula pun, tak ada added sugar, okay. Cuma ada jasmine tea tu rasa dah sedap, dan juga ada xylitol. Xylitol ni mungkin adalah sejenis pemanis semula jadi kalau tak silap, kan.
So sebenarnya memang boleh lah, okay. Pengidap diabetik boleh ambil Vitaking sebabnya dia tidak mempengaruhi nilai gula dekat dalam darah. In fact dia sangat-sangat bagus. Okay, sangat-sangat bagus untuk orang yang sedang mengidap penyakit seperti diabetes. Okay, ada juga orang yang tanya, orang yang tak ada masalah bolehkah ambil Vitaking? Of course, sebagai sumber pencegahan. Okay, of course boleh. Boleh ke kanak-kanak bawah umur 12 tahun ambil Vitaking? Okay. Sebenarnya kanak-kanak dekat bawah umur 12 tahun tak perlukan Vitaking sebab sebab budak-budak dia masih mampu menghasilkan kolagen. Tadi kita cakapkan sampai umur 25 lebih kurang. Okay. Tetapi tak ada masalah budak-budak nak ambil, especially jika mereka mengalami penyakit-penyakit atau keadaan tertentu yang memerlukan mereka mengambil Vitaking. Contohnya, okay, pernah dengar tak budak-budak kadang-kadang dia ada hidung berdarah, kan? Hidung berdarah. So ada orang share dalam meeting seminar sebelum ni, kalau budak yang mengalami hidung berdarah ni better ambil Vitaking untuk membantu pelekatan papan darah tu tadi. Ina ada sebut tentang blood coagulation, benda dalam bahasa Inggeris tu kan. Bahasa Melayu dia pelekatan papan darah. Maksudnya sepatutnya darah kita ni ada masa dia perlu mengalir, dia mengalir. Maksudnya kalau dalam badan sekarang darah kita mengalir lah Kalau darah kita tak mengalir dalam badan kita, tu yang kebas satu badan tu. Tapi ada masanya yang darah tak sepatutnya mengalir. Contohnya kalau kita luka, darah perlu mengalir sikit, lepas tu dia perlu stop. Pendarahan sepatutnya stop lepas beberapa ketika. So Vitaking dapat membantu keadaan tersebut. Dapat membantu pelekatan papan darah bila sepatutnya dia stop. Okay, sama juga dengan hidung berdarah tu tak sepatutnya berlaku. So Vitaking dapat bantu untuk stopkan pendarahan tu. Okay, sebab tadi, ingat tak tadi ada share di mana Vitaking ni ada satu bahan yang dapat bantu anjalkan dinding darah, okay, dan dapat kuatkan dinding salur darah. Okay, so itulah yang menyebabkan itulah kita sarankan kalau orang ada budak-budak ada masalah hidung darah, better ambil Vitaking. Bukannya sebagai sumber kolagen nak mencantikkan kulit budak tu, bukan, tapi untuk membantu dia punya salur darah tu. Okay, sikit lagi Lemon verbena ialah sejenis penenang dan anti radang semula jadi. Adakah ia hanya untuk mengatasi masalah keradangan sendi ataupun boleh membantu masalah keradangan yang lain? Contohnya keradangan kerongkong, kebengkakan dan lain-lain. Okay. So this is a very good question juga sebab kita selalu cakap Vitaking ni dengan sendi, Vitaking dengan sendi. Awal-awal kemunculan Vitaking, saya selalu bayangkan Vitaking ni untuk warga-warga emas yang sakit lutut. Okay, lama-lama tu baru saya dapat relatekan Vitaking dengan orang yang ada masalah sendi, macam penyakit seperti arthritis dan sebagainya. So sebenarnya kesan penenang atau anti radang, anti-inflammation dalam lemon verbena bukan khusus untuk sendi sahaja. Dia memang dapat bantu melegakan keradangan atau inflammation dekat organ-organ lain juga. Okay, so kalau kita gabungkan dengan Lingzi memang dapat keberkesanan lah yang lebih berkesan. Kebanyakan daripada produk kita memang kalau kita gabungkan sekali memang dia punya efek lebih baik. Sebab Vitaking contohnya dia fokuskan kat bahagian ni, anti-inflammation, dapat bantu sendi, okay? Dapat kuatkan dinding darah. Dan bila ambil Lingzi sekali pula, Lingzi dapat bantu untuk redakan imun sistem. Secara tak langsung dapat juga meredakan keradangan. Lepas tu bila ambil kalsium pula, dia dapat memantapkan lagi tulang, kesihatan tulang dan sebagainya. So bila ambil gabung bersama-sama memang terbaiklah sebenarnya. Okay. So tadi lemon verbena tu sebenarnya ia adalah satu natural source. Okay. Sebab itulah bila kita ambil makanan semula jadi ni, dia secara holistik. Dia bukannya spesifik untuk salah satu masalah tertentu saja. Bukannya ubat ni untuk sendi sahaja, tak. Okay, lemon verbena memang satu elemen yang sangat-sangat bagus untuk sebagai anti-inflammation. So dia bukan saja untuk sendi tapi untuk bahagian lain juga. Okay, sebab dia natural.
Selain daripada tu, Vitakin ni boleh ke makan sekali dengan ubat tradisional atau moden yang lain? Okey, dekat sini kan dikatakan dalam Shuang Hu punya jawapan ni, better minum berasingan. Boleh, maksudnya boleh ambil. Kalau you tengah ambil makan ubat, you tak payah stop pengambilan ubat tu. Tak payah stop suplemen lain. Tapi sebaiknya ambil berasingan, maksudnya bukan pada waktu yang sama. Bezakan, biasanya kita jarakkan 30 minit hingga sejam. Lepas tu sebenarnya Vitakin elok dimakan ketika perut kosong untuk penyerapan yang lebih baik. Okay? Boleh diminum sebelum sarapan pagi ataupun sebelum masuk tidur. Sebab kita punya produk biasanya memang the best ambil masa perut kosong. Terus dapat daripada badan sebelum kita masukkan makanan-makanan yang macam-macam lah kan. Okey, soalan seterusnya. Bolehkah wanita hamil dan ibu yang menyusukan bayi minum Vitakin? Boleh. Okey, sebab dia adalah dirumuskan oleh nutrien semula jadi secara yang telah dikaji secara teliti. Okey, selamat, tak ada bahan-bahan yang fillers kat dalam dia, tak ada. Okey. Okay, especially kalau wanita tersebut memang ada masalah tulang belakang, okay, memang ada masalah sendi, memang sangat-sangat digalakkan untuk ambil Vitakin. I sendiri mempunyai pengalaman masa saya mengandungkan anak yang pertama, ada sedikit pendarahan masa awal mengandung tu, the first trimester, dan saya dah ambil Vitakin juga untuk dikatakan untuk bantu kuatkan rahim. Okay, sebab dia boleh bantu kuatkan muscle kita kan, dia boleh membina otot kan. Tadi saya cakap untuk orang yang bodybuilder, Vitakin ni boleh bantu untuk bina otot. So Vitakin juga saya ambil yang sebab dikatakan boleh bantu kuatkan rahim. Okay, ada lagi tak soalan-soalannya? Oh okay, so itu sahaja. Itu sahaja antara soalan-soalan lazim tentang Vitakin. Ada apa-apa soalan tak setakat ni? Atau ada ayah kurang cakap nak tambah ke? Ayah, Ya. kenapa tak I tulis kat message tu untuk pain management? Oh yes. I baru nampak. Okay. So betul-betul Vitakin adalah sangat-sangat bagus sebagai pain management juga. Pain management ni maksudnya untuk painkiller lah. Senang kata painkiller kan. Tapi dia bukan painkiller macam ubat painkiller tu Pain management kita cakap sebagai maksudnya kalau kita tengah mengalami sakit yang teramat sangat kan. Sakit teramat sangat, kita tak nak ambil painkiller, the best ialah kita ambil lah 6 paket Vitakin. Ni dia punya formula 6 paket Vitakin dengan 20 biji YK Ganoderma. YK Ganoderma ni yang kapsul 20 biji memang dapat bantu insya-Allah sebagai instant pain management lah. Okay, instant pain management. Dia dapat bantu mengurangkan sakit. Ini pernah juga sebelum ni senior PM Kak Aina pernah share macam mana dia lalui dia punya healing crisis yang sangat-sangat menyakitkan, and she only relies on Vitakin dengan protein. Mesti ada YKB sekali dia ambil. Tapi yang kita selalu sarankan ialah 20 biji YK Ganoderma sebelum ni, sebelum kewujudan Vitakin. Tapi bila dah ada Vitakin, kalau tambah sekali dengan 6 paket Vitakin memang dapat bantu sangat-sangat melegakan sakit. Okay, so jangan ambil painkiller. Kenapa kita tak galakkan ambil painkiller sebenarnya? Sebab painkiller ni fungsi dia satu, iaitu untuk menghilangkan rasa sakit. Menghilangkan rasa sakit dengan cara dia kind of mematikan saraf sakit kita. So kalau dia matikan saraf kita, tak elok lah. Okay, maksudnya saraf kita ni sebenarnya berfungsi untuk menghantar message. Okay, menghantar message daripada otak ke tangan, daripada otak ke ke seluruh organ dan seluruh anggota badan kita. So kalau kita dah matikan saraf kita, lama kelamaan dia akan bagi kesan sampingan yang untuk jangka masa lama lah, tak elok. Okay. Betul ke cakap tu? Step what you want. Okay, so sebagai pain management, kalau orang sedang melalui kesakitan yang amat sangat, okay, boleh ambil
sebenarnya kalau ayah lah kan, kalau ayah tengah sakit kepala sangat-sangat kat rumah, tengah sakit apa-apa lah kan, hari tu sakit gigi, sakit gigi teramat sangat. Banyak kali saya selalu cakap apa sakit gigi tu kan, saya cakap antara sakit yang saya tak dapat nak tahan ialah sakit beranak lah kan. Second ialah sakit telinga, third ialah sakit gigi yang sangat-sangat sakit. So kalau kita tak ada Vitaking, tak ada YK Canoderma ke apa-apa yang ada kat rumah tu ambil lah high dose. Apa-apa yang ada kat rumah tu ambil high dose. Ambil more coffee, more lactoberry, more apa-apalah yang ada kat rumah tu. Tapi the best yang selalu orang recommend ialah ni lah 20 biji YK Canoderma dan 6 paket Vitaking ambil sekaligus. Okay, insyaAllah dia dapat kurangkan kesakitan dan juga membantu keadaan badan lah. Banyak tu Lindsay kan Vitaking kan. So sangat-sangat bagus lah sebenarnya. So ada apa-apa lagi tak item miss up pasal Vitaking ni? Ada apa-apa soalan? Tak ada soalan, nak share je. Boleh nanti. Memang baguslah Vitaking tu. Kalau kita tak kisahlah kalau kita dah berusia dalam 40 ke atas tu, istiqamah lah ambil produk ni. Memang tak rugilah kalau kita invest dalam benda ni semua. Jangan tunggulah sakit baru nak makan, jangan lambatlah pemulihan dia kan. Macam aunty sendiri memang makan istiqamah lah. Kalau kata mahal sangat, kita tengok keadaan. Yang boleh kita beli dan kita makan saja. Jadi kalau ada berlaku kecederaan pada badan kita pun, pada time kita dia punya pemulihan tu sangat cepat lah. Apa yang aunty rasa, kalau kata nak demam petang tu, malam tu kita ulun twin pack jahu ke apa ke dengan teh luncun ke, besok pagi itu memang dah boleh lah nak bangun subuh ke apa, tak ada masalah. So memang recommended sangat lah produk ni untuk siapa-siapa je lah. Kalau kita ada kawan-kawan pun cubalah kita promote dengan sebaik mungkin, insyaAllah. Itu je. Okay, thank you Andita. Mungkin saya bertambah sikit, ada testimoni sikit saya nak share. Satu ialah orang ada masalah trigger finger. Trigger finger ni biasanya dialami bila dah usia makin lanjut dah kan. Trigger finger kadang-kadang dia tak boleh nak genggam. Tak boleh nak ikat rambut pun susah, nak berus gigi pun susah. Maksudnya susah nak genggam tu. Okay. So tahun raya ni dia mengamalkan Vitaking dan Alhamdulillah bila dah amalkan dia pun dah tak ada komplain dah pasal masalah trigger finger dia tu. Dan juga sebelum ni dia juga pernah mengalami masalah susah nak kontrol kencing. Okay, susah nak kontrol kencing ni juga mungkin faktor usia ataupun juga faktor ada orang muda juga mengalaminya. Okay, bila susah nak kencing ni susah nak tahan kencing maksudnya bila rasa nak kencing je terus terlepas, tak sempat nak tahan sebelum masuk ke toilet. So kita ada banyak faktor menyebabkan masalah ni terjadi. So salah satu dia mungkin sebab muscle dia dah tak kuat. Muscle dekat pundi kencing tu. Mungkin juga masalah sembelit yang teruk sampai ususnya menghempap pundi kencing dia kan. So orang ni juga mengamalkan Vitaking dan Alhamdulillah lepas tu dia senyap lah komplain. Kalau dah senyap komplain tu maksudnya dah sihat ya. Kalau dia masih komplain tu maksudnya belum sihat lagi. So bila dia dah senyap tu insyaAllah Alhamdulillah rasanya dah fix masalah tu. Dah lama dah benda tu, masa dia kerap kencing tu sampai tak selesa lah, susah nak keluar, dia jadi moody kan. Tak nak jumpa orang kan sebab kita tak tahu tiba-tiba kita nak terkucil kat mana-mana kan. So bila benda ni akan effect kita secara secara emosi juga. Okay, so ada soalan. Kalau orang yang buang rahim, apa yang perlu diambil? Okay, so orang yang dah buang rahim ni kebanyakan biasanya kalau tak silap doktor akan bagi kita makan ubat untuk sebagai pengganti hormon lah, sebab sebenarnya rahim kita ni ada fungsi walaupun dah menopause dan sebagainya. Kadang-kadang orang ingat dah menopause tak payahlah nak pakai rahim ni kan, buang aja kan. Tapi sebenarnya setiap organ kita kan ada fungsinya sendiri. So salah satu fungsi rahim ialah untuk menghasilkan hormon lah. So bila dah dibuang rahim ni mengikut ada beberapa orang lah yang saya kenal yang dah dibuang rahim. Katanya sebelum buang rahim tu dia kata tak tahan lah sebab sakit sangat. Biarlah doktor nak buang kan.
Tapi bila dah lepas buang tu masalah dia masih tak selesai dan dia kata dia kena ambil ubat pengganti hormon tu, tapi pengganti hormon tu sebenarnya tak sama pun. Kan sebab dia kan benda yang sintetik, dia kan natural. So dia still rasa tak best. Dia rasa something is not complete lah kan dia kata. So macam um, kalau nak kata pengganti hormon tu biasanya kita akan suggest ambil protein, okay, soy protein dan juga linzi of course untuk stabilkan balik kita punya hormon dengan metabolisme badan. Okay, dan juga polen sangat-sangat bagus untuk kesihatan wanita. Okay, polen, protein, okay, linzi definitely dan juga Vitaking. Vitaking pun sangat-sangat bagus untuk membantu dalam bila kita dah buang kita punya organ seperti rahim lah. Okay. So selain tu maybe I will add macam biasa set perut lah. Set perut tu maksudnya kalau dah ambil protein tu kalau boleh ambil lah sekali dengan fiber dan lactoberry sekali. Okay. So harap-harap menjawab. Betul kan Tina? Kalau tak betul boleh tambah di situ. Polen dengan protein is a must dengan linzi. Itu dia sebenarnya. Lagi satu tadi I nak share apa pasal Vitaking tadi. Lagi satu kan I nak share sebab tadi kita ada share pasal kalsium. Okay, nak share pasal kalsium dan I pun cerita pasal Vitaking. So secara tak langsung dia pasal tulang punya kesihatan. Baru-baru ni ada case yang dia ada masalah dalam telinga bunyi berdesing. Okay, bunyi ringing dekat dalam telinga dia berdesing setiap masa sampai susah nak tidur dan sebagainya. So bila check doktor, after beberapa kali jumpa pakar, last kali pakar ni buat scan dan katanya rupanya ada masalah dekat tulang belakang. Masalah tulang belakang tu yang menyebabkan bunyi telinga dia berdesing. Agaknya lah kan. So itulah antara salah satu kepentingan kesihatan tulang. Bukan saja selama ni kita ingat sebab susah nak bongkok ke kan, kita ada masalah osteoporosis ke dan sebagainya, tapi bila tulang belakang tu kan yang ada L1, L2, T1, T2 tu kan, segala senggat-senggat tu, kalau kat situ dah kacau, dia memang kat situ adalah saraf kita punya sumber saraf berselirat kat belakang tu. So kalau ada gangguan sikit dekat kita punya tulang belakang tu akan ganggu saraf juga dan dia akan affect tempat lain. Kepala, telinga kan, tengoklah dekat mana yang dia bermasalah. So badan kita kan secara menyeluruh dia semua berkait kan. Kalau sebelum ni kita sangka sakit telinga berkaitan dengan tulang belakang kan, kita ingat telinga dalam telinga je lah. Sebenarnya memang kita pun tak tahu kan. So the best thing is kita just pelihara kesihatan tubuh badan kita secara menyeluruh. Walaupun kita rasa okay dia kuat lagi, tulang kita fit lagi, tak mungkinlah kita sakit kita tak ada tulang sengit dan sebagainya, tapi kita tak tahu kan, especially bahagian tulang belakang tu adalah sangat-sangat fragile orang kata kan, belakang tu as we age dia akan affect lah. Okay, so ada apa-apa soalan lagi tak? Ayah, boleh Aunty nak tanya dengan Aunty Nina pasal kalsium tadi. Dia kata untuk adult dia recommended 12 hingga 15 sehari. 12 biji sehari kan? Nak tanya special VM lah. Is it advisable to take the maximum ataupun kurangkan sikit? Sebab kadang-kadang kita dapat juga kalsium dari ikan bilis ke, atau kita minum susu or other sources of natural calcium lah. So mungkin kita jangan ambil 12, kita kurangkan sikit ke macam mana? Thank you. Okay, special VM kita adakah bersedia nak menjawab? Tadi tengah driving nampaknya. Oh, kalau siapa boleh jawab pun boleh. Okey je. Dia tak dengar kot. Ada tak? Okay, I tak tahu kalau Aunty Nina tak dapat jawab. I cuba jawab Kalau I punya pendapat ialah dalam kita punya kalsium. Nanti nak jawab, Aunty Nina. Tak, I'm driving. Okay. Dalam kita punya kalsium kan ada linzi kan sebenarnya. So pada pendapat I rasa
recommended dosage tu sebenarnya bukanlah nak kata maksimum kan, sebab kadang-kadang untuk orang yang memerlukan lebih, mungkin dia perlukan lebih daripada 12 biji. Dan juga kita tahu kita punya produk ni bila ada linzi kat dalam dia, whatever yang lebih, yang terlebih yang tak diperlukan oleh badan akan dikeluarkan sahaja mengikut pembuangan. Maksudnya dia tak akan deposited dekat dalam badan kita dan membebankan badan. So I would say tak ada masalah kalau kita nak ikut dia punya recommended dosage. Okay, dan kalau kita nak kurangkan, just pastikan kita punya pengambilan kalsium tu cukuplah daripada pemakanan kita yang lain tu. Okay Ayah, ada tak risiko kalsium get deposited inside the blood vessel ke apa ke? Sebab ada juga rasanya memang kalsium boleh di deposit dalam blood vessel ke? Okay. Pernah juga I dengar kalau keadaan tulang tu rapuh. Tulang tu rapuh tu yang jadi dia termasuk kat dalam blood vessel tu. Nanti dia punya tulang dia jadi weaken sebenarnya, tapi kandungan kalsium dekat dalam darah dia lebih tinggi pula. Okay, itu akibat tulang rapuh kan, I pernah dengar yang tu. So, tapi kalau kita punya kalsium adalah fungsi dia untuk memperkuatkan kita punya tulang tu. Dan kita tahu as we age, kita memang sangat-sangat memerlukan kalsium untuk membantu kesihatan tulang kita. Okay, so daripada segi tu, again I cakap kalau kita ambil linzi, kan, linzi kan memang akan singkirkan apa-apa yang terlebih. Okay, itu fungsi linzi untuk singkirkan apa-apa yang terlebih dalam badan, apa-apa yang tak diperlukan oleh badan yang dah habis diserap badan dan terlebih-lebih tu insyaAllah akan disingkirkan keluar dengan adanya linzi. Sama juga macam kafein kita dalam CEO Cafe, kan orang takut nak ambil kafein banyak-banyak kan, tapi dengan coffee CEO kita tak payah risau sebab dalam tu ada extract YK Ganoderma yang kalau ada kafein tu dah habis buat kerja, dia dah activatekan saraf kita dan sebagainya, after 2 hours or so kafein akan dikeluarkan sebab ada extract YK kat dalam tu. Okay? Okay, yeah, thank you. Alright. Welcome. Nanti nak cakap. Sikit-sikit. Dah buat. Okay, I cakap sikit je pasal driving. Okay, I understand. Puan Kamalia punya question tadi whether calcium punya deposits kan? Okay. Number one, calcium, kita punya calcium pasal dah ada CPP tu, so dia mencepatkan the absorption of the calcium. So yang berlaku deposits tu, I baca about calcium deposits tu, bila your source of calcium tu it's not a quality calcium tau. So, ours is natural. That happens when you take calcium supplement, calcium pill kan. Satu kalau you baca pasal orang yang ambil calcium pill, dia kena exposure to vitamin D satu, a lot to make sure that the calcium is absorbed. And kemudian calcium supplement kalau you ambil kat luar, you kena ambil dengan zinc because the zinc jemput calcium masuk. All these are, we're talking about synthetic sources of calcium. So kita punya calcium, dia punya sumber tadi ialah actually susu lembu. Okay, kita bukan sintetik macam dia orang tahu. Dia orang tu memang dia orang buat benda tu. So kita susu lembu dan juga pasal ada CPP tadi. Lepas tu kita punya, I rasa lah dalam kita punya keadaan ni, especially orang-orang yang dah tak berapa muda, kita punya calcium consumption memang tak cukup kot. Daripada macam ikan bilis semua tu kan, tak cukup because we are using our limbs all the time kan, and calcium is not only in the limbs, it's also everywhere else like the blood, the brain semua guna kan. So insyaAllah there won't be deposits, especially because lagi tambah pula tadi yang ayah cakap, because any excessive linzi akan keluarkan apa-apa yang terlebih. Alright, Okay, yang dia talking tu is calcium. synthetic calcium you get deposited ya. I baca. So ada calcium supplement ni. Yeah, okay. And the CPC tu ya yang helps absorption ya. Okay, thank you. Make sure you take zinc to jemput dia masuk. Okay, yeah, thank you. Post tu. Sure.
our calcium is because also the Okay, faham. CBP because dia Okay, so juga actually betul. Okay. Alright, so itulah menjawab soalan Tika Maladi kan, jelas kan? Okay, ya. Yes, kalau suplemen yang berasaskan sintetik tu memang memang harmful lah untuk badan dan perlukan sumber-sumber lain untuk bantu penyerapan kan. So tadi macam Irna share kalsium mudah diserap dan juga kita punya Vitaking yang hydrolyzed collagen juga mudah diserap badan. Maksudnya. Okay, so kalau tak ada soalan lain, terima kasih banyak-banyak untuk kehadiran semua. Ini kita extend lebih sikit tapi tak apa. InsyaAllah kita punya next session hari Jumaat ni. Okay, hari Jumaat ni tentang masalah kesihatan badan. Okay, kalau ada apa-apa request nak discuss pasal kesihatan apa, boleh bagi tahu dekat dalam group. Kalau tak nanti kita akan update lah apa topiknya. So jom kita ambil gambar sekali. Boleh buka kamera ke semua orang? Jom kita ambil gambar. Sekejap. Let me just stop. Ni. Okay. Alright, kalau semua ready, saya ambil gambar 1, 2, 3. Sekejap, so kita nampak, okay. Alright, okay, terima kasih banyak-banyak semua. Minta maaf kalau ada kekurangan daripada I punya side. Okay, thank you very much Irna untuk presentation tadi. Dan untuk semua-semua soalan tadi harap-harap terjawablah semua, okay. Kalau tak ada nanti kita sambung kat dalam WhatsApp. InsyaAllah. Okay. Okay. Thank you very much. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Okay, thank you. Terima kasih.